Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Bahagia al-fadhil Ustaz Hazri Hasib dan bahagia Tuan Imam Jawatan Kuasa Surah Al-Ikhram, tuan-tuan dan puan, adik kakak yang kasih dan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini dapat kita sama-sama berkumpul dan berkumpul dalam majlis mimbar kita, di mana sepatutnya pada malam ini kita ada majlis bacaan Yasin dan ikut tahlil, tapi kerana tidak ada ceramah bulanan, maka majlis bacaan Yasin dan ikut tahlil kita tangguhkan untuk minggu hadapan. Jadi saya bagi pihak Jawatan Kuasa urusan di mana mohon maaf kerana mungkin tuan-tuan yang berhajat untuk mengadakan bacaan Yasin dan tahlil terpaksa kita tangguhkan pada minggu hadapan, dan kita bagi laluan untuk majlis ceramah bulanan kita pada malam ini. Dan saya bagi pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada yang bagi Al-Fadhil Ustaz yang dapat melapangkan masa hadir pada malam ini. Kerana beliau pun sibuk, inilah peluang beliau dapat kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz pada malam ini. Sekali lagi pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada yang bagi Al-Fadhil yang dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Untuk makluman dan tindakan kita bersama, untuk makluman khususnya kaum muslimin pada besok, iaitu pada bulan 24 hari bulan 6, hari Jumaat, kaum muslimin akan menunaikan solat berjemaah, dan besok waktu solat zuhur ataupun solat berjemaah pada jam 1:19 hari. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan saudara supaya hadir lebih awal bagi melakukan kedudukan ataupun penyusunan jawatan kuasa untuk solat berjemaah. Yang keduanya mengenai dengan kelas muzakarah atau program surah Al-Ikhram pada minggu ini. Yang pertama, besok hari Jumaat malam 1 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Sarif bin Haji Mahmud mengenai dengan tadabbur Al-Quran. Kemudian diikuti pada hari Ahad malam Isnin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman, dan pada hari Isnin malam Selasa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Sarif sekali lagi tadabbur Al-Quran. Dan pada hari Selasa malam Rabu kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Adam, dan diikuti dengan hari Rabu malam Khamis bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Muazzi bin Haji Ahmad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan supaya mengambil perhatian dan dapat hadir dalam program-program yang telah kita aturkan insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa majlis pada malam ini, untuk ceramah bulan kita yang bertajuk insya-Allah hukum cara berkorban insya-Allah ataupun ibadah korban yang kita akan lakukan tidak lama lagi. Jadi sesuailah pada malam ini Al-Fadhil Ustaz bercerita mengenai dengan ibadah korban. Jadi untuk tidak melengahkan masa, nanti dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil untuk menyampaikan ceramah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. FB Lifestyle. Sesuai boleh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair.
Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat sama melaksanakan solat fardu maghrib, dan insya-Allah kita akan sama-sama menyemak hukum hakam berkenaan dengan panduan ibadah korban menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang mudah-mudahan tidaklah ibadat korban yang kita lakukan setiap tahun hanya sekadar menjadi pesta daging tahunan, kerana batas-batas syarak dan hukum hakam berkenaan dengan ibadah korban yang tak dipedulikan. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan korban, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan setiap orang daripada kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging-daging haiwan korban, dan begitulah juga dengan darah-darah haiwan korban, akan tetapi yang sampai kepada Allah ialah sifat taqwa daripada kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang sampai kepada Allah ialah sifat taqwa daripada kalian. Yang dituntut bertakwa ni bukan hanya sekadar orang yang nak melakukan ibadah korban, bahkan semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan korban, hatta mereka yang menerima daging korban, mesti ada sifat takwa. Kalau tak ada sifat takwa, maka pada ketika itu boleh jadi bercampur antara halal dan haram, boleh jadi keliru antara sah dan batal. Maka dengan sebab itulah perlunya bila masuk musim-musim korban ni, kita ulang kaji, kita baca dan kita sebut hukum hakam berkenaan dengan ibadah korban. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, melakukan ibadah korban adalah sunat muakkad alal kifayah, sunat yang sangat-sangat dituntut, mewakili satu family, satu isi rumah dengan satu korban. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, ayyuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Sesungguhnya atas setiap isi rumah pada setiap tahun dituntut satu korban. Setiap isi rumah pada setiap tahun dituntut satu ibadat korban. Ulama mengatakan sunat muakkad alal kifayah, sunat yang sangat-sangat dituntut dan memada kalaulah dengan ada salah seorang daripada isi rumah yang melakukannya. Sekumpulan orang yang tinggal dalam sebuah rumah yang melibatkan suami, isteri, anak, ibu dan ayah, adik-beradik yang ada hubungan nafkah dalam sebuah rumah, maka mereka lah yang dikatakan ahlul bait, satu rumah. Adapun bila anak kita dah berkahwin, dah berumah tangga, dah tinggal berjauhan daripada kita, dah membina keluarga sendiri, maka pada ketika itu tuntutan korban atas keluarga dia pula. Maka dengan sebab itu tak memada kalau kita yang buat di kampung, kita pesan pada anak yang tinggal di negeri lain, tak payah buat korban lah, ayah dah buat dah di kampung. Contohnya, tak memada. Tuntutan atas diri dia, terhadap diri dia, sunat muakkad alal kifayah untuk wakil keluarga dia. Adapun tuntutan pada kita mewakili keluarga kita. Apabila dia dah pun dia jadi satu isi rumah yang lain. Sekumpulan anak muda yang dah ada kerjaya, yang dah ada pendapatan sendiri, yang tinggal jauh daripada keluarga. 4 orang menyewa rumah,
di Kuala Lumpur, seorang daripada Kelantan, seorang daripada Kedah, seorang daripada Pulau Pinang, seorang lagi daripada Sabah contohnya. Empat orang ni adalah orang yang dah ada pendapatan sendiri dan tinggal dalam sebuah rumah berjauhan daripada keluarga masing-masing. Maka tuntutan korban atas diri mereka ialah tuntutan sunat muakkad alal ain. Atas setiap isi rumah yang 4 orang tadi itu, semua sekali dituntut dengan sunat muakkad alal ain. Sunat muakkad atas diri pribadi masing-masing, disebabkan walaupun mereka tinggal satu rumah, tetapi kerana tidak menanggung nafkah antara satu sama lain, maka masing-masing mereka dituntut satu ibadat korban setiap tahun. Seorang yang tak ada keluarga, yang tinggal sendirian sebatang kara, juga dituntut melakukan ibadah korban sunat muakkad alal ain. Jadi daripada kifayah tadi berubah jadi ain apabila yang tinggal sebuah rumah masing-masing tak menanggung nafkah antara satu sama lain. Yang dituntut melakukan ibadat korban ni yang pertama orang Islam, maka tak sah korban orang yang bukan Islam. Maka kalau di musim-musim korban ni ada orang bukan Islam, dia bagi lembu kepada surau untuk buat korban, tak sah kalau kita sembelih korban atas nama dia. Tetapi kalau dia bagi, dia kata serahlah pada surau nak buat apa pun, saya memang tiap-tiap tahun bagi punya. Sponsor surau, nak tumpang seronok contohnya. Maka pada ketika itu kita sembelih atas nama 7 orang yang lain contohnya, atas dasar hibah, boleh menerima hibah orang bukan Islam, maka hukumnya sah. Maka hukumnya sah ibadah korban tersebut. Yang kedua, tak dituntut melakukan korban ialah orang yang hamba sahaya. Maka sahnya korban itu hanyalah ke atas seorang yang dituntut ialah seorang yang merdeka. Yang ketiga ialah baligh. Maka dengan sebab itu korban tidak sah kalau dibuat atas nama anak yang belum baligh dalam hal keadaan menggunakan duit anak tersebut. Tetapi kalaulah walinya, ayah ataupun datuk nak buat korban atas nama anak atau cucu yang belum baligh, maka hukum dia sah dengan syarat guna harta ayah atau datuk tersebut. Selain daripada ayah dan datuk, mak, bapa saudara, ayah angkat, kalau nak buat korban atas nama anak yang belum baligh tadi, hendaklah minta izin kepada walinya, ayah atau datuk tadi. Tanpa izin maka tidak boleh dan tidak sah. Baik. Yang berikutnya, korban ini sunat bagi mereka yang mampu. Maka kalaulah dia tak mampu, hukum dia haram dia buat korban. Maka apa maksud mampu, tuan-tuan? Imam Syafi'i kata orang yang cukup makan, minum, pakai dan tempat duduk, tempat tinggal selama 4 hari, hari-hari korban. Maksudnya raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Dia ada cukup makan, pakai, tempat tinggal, pakaian, dan juga kita katakan anak-anak dan isteri dia semua cukup makan, dan dia ada lebih duit. Yang mana lebih duit tadi itu cukup untuk satu korban, maka makruh kalau dia tak melakukannya. Makruh kalau dia tak melakukannya. Dan patut dia rasa malulah kalau boleh bayar bil. Bil kita katakan stesen TV 100 sebulan, tiba-tiba nak buat korban kata tak mampu. Itu patut rasa malu dengan Allah Ta'ala. Sebab untuk nafsu dia sanggup, untuk akhirat dia tak sanggup. Bagi alasan kata tak mampu, tapi yang bayar bil TV tadi itu bukan keperluan pun. Itu hanya untuk nafsu aja, tapi yang tu dia sanggup. Maka pada ketika itu orang tu lebih-lebih lagi kita kata makruh. Disebabkan apa? Bagi alasan tak mampu.
Sedangkan kalau dia simpan yang 100 tiap-tiap bulan untuk bayar TV tu, dia dah cukup dah untuk satu ibadat korban. Ya. Baik. Ibadah korban ini merupakan sebesar-besar sedekah, sehingga Nabi kita SAW tak pernah meninggalkannya seumur hidup. Sejak daripada disyariatkan pada tahun kedua hijrah sampailah Nabi kita wafat, Nabi kita tak pernah tinggal ibadah korban. Maka dengan sebab itu ibadah ni merupakan syiar agama dan ibadah yang besar, ya, perkara yang besar yang dituntut untuk kita melakukannya, sehingga makruh apabila sengaja meninggalkannya dalam hal keadaan kita berkemampuan untuk melakukannya. Nabi kita SAW kali terakhir melakukan ibadah korban, baginda melakukan korban dengan 100 ekor unta. Tu dia tuan-tuan, 100 ekor. Ya. Di tempat kita ni, ya, ada masjid yang nak anjurkan korban unta, duk kempen dah berbulan-bulan dah tuan-tuan. Tak cukup-cukup, ya, korum lagi. Sebab apa? Satu bahagian 2,500. Ya. Jadi sekok dekat 20,000, masya-Allah. Ya. Sampai kita katakan sampai sekarang ni tak cukup-cukup lagi. Macam mana kira-kira Nabi kita buat korban dengan 100 ekor unta? Ya. Jadi begitulah besarnya ibadah ni, sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan buat seekor, Nabi kita buat banyak. Ya. Maka dengan sebab itu ulama mengatakan orang yang mampu buat lebih, afdal dia buat lebih. Kerana berulang-ulang menyembelih berarti berulang-ulang taat. Berulang-ulang sedekah berarti lebih banyak sedekah, lebih banyak ganjaran pahala. Ya, lebih banyak ganjaran pahala. Ya, maka kalau ada seorang di kampung pun buat, di taman perumahan pun buat, di tempat kerja pun buat, Kemboja pun hantar juga. Ya, contohnya, dia mampu, silakan. Sebab apa? Lebih banyak korban yang dia buat, lebih banyak pahala yang dia dapat. Ya, lebih banyak pahala yang dia dapat. Baik, yang berikutnya, dalam mazhab Maliki melakukan korban hukumnya wajib, tuan-tuan. Ya, mazhab Maliki buat korban ni hukum wajib. Adapun mazhab kita kata sunat, dengan alasan Nabi kita kata, ya, idza ra'aitum hilala dzul hijjah idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyamsik an adfarihi wa ash'arihi. Apabila kalian melihat anak bulan 1 Zulhijjah ni, 1 Julai nak masuk ni, dah 1 Zulhijjah. Ya, apabila kalian melihat anak bulan 1 Zulhijjah dan salah seorang daripada kalian bercadang nak buat korban, maka ulama mazhab Syafi'i kata, Nabi kata bercadang nak buat korban, bermaksud kalau korban ni wajib, mana ada cadang-cadang lagi. Ya, kalau korban ni wajib, tak ada lah Nabi kata salah seorang bercadang, mestilah semua orang akan buat. Maka atas alasan itulah ulama mazhab Syafi'i mengatakan korban ni hukum dia sunat. Ya, hukum dia sunat. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat Imam Al-Baihaqi bagaimana dengan Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah tak buat korban kerana bimbang umat beranggapan korban ni wajib. Maka ada 2 orang khalifah ni pernah 1 tahun meninggalkan korban, tak buat korban tahun tu. Ya, kerana untuk mengelakkan persepsi dan anggapan umat bahawa ibadah korban ni wajib. Maka atas alasan itulah ulama kata, kalaulah korban ni wajib, pastilah 2 orang khalifah ni takkan tinggalkan. Ya, pastilah mereka tidak akan meninggalkannya. Maka itu yang menunjukkan bahawa ibadah korban ni hukumnya sunat. Tapi bila ada mazhab lain kata wajib, maka sunat itu bukan sunat yang biasa-biasa, tetapi sunat yang sangat istimewa.
maka dengan sebab itulah dinamakan sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Baik tuan-tuan, ibadat korban ni dia melibatkan banyak hukum hakam. Tidak sah kita melakukan korban atas nama orang lain tanpa keizinan daripada orang tersebut kalau dia masih hidup. Ya, kita ada nak buat seekor lembu, maka kita letak nama kakak, nama abang, nama adik, tapi dalam hal keadaan kita tak maklumkan kepada mereka dan minta izin kepada mereka, maka hukumnya korban tidak sah. Ya, hukumnya korban itu tidak sah, mesti dapatkan izin. Ya, yang berikutnya, tidak sah juga melakukan korban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ya, tidak sah melakukan korban atas nama orang yang meninggal dunia menurut qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, hukumnya tak sah. Kerana orang yang sudah meninggal dunia juga tidak lagi kita dapat peluang untuk dapat izin dia. Ya. Sedangkan ibadah korban ni ibadah khusus, maka dengan sebab itu tidak sah buat korban atas orang yang meninggal dunia, kecuali kalaulah si mati itu berwasiat. Ya, dia wasiat. Kalau dia wasiat pada anak-anak, ya, dia kata dia dah bayar dah penyertaan korban di surau sekian-sekian, ayah duk sakit ni, kalau ayah meninggal maka tolong buat juga korban tu, teruskan, jangan duk minta balik duit tu, kata dia. Ya, dah bayar dah 1,000, ya, nak korban lembu sadu, masya-Allah. Ya, contohnya lah. Ya, maka sebelum masuk musim korban dia korban dulu. Ya, dia meninggal dulu. Ya, maka pada ketika itu sah kita buat korban atas nama dia disebabkan wasiat. Ya, disebabkan wasiat. Ataupun dengan seseorang melakukan wakaf syarat. Ya, dia melakukan wakaf syarat. Wakaf syarat ni juga masuk dalam hukum wasiat. Contohnya dia kata dia wakafkan 4 ekar tanah sawit kepada surau. Selama mana tanah sawit itu mendatangkan hasil, maka gunalah untuk surau, kata dia. Ya, gunalah untuk surau, sebab dia wakaf untuk surau. Dan dia letakkan syarat, cuma nak pesan, kata dia, selama mana ada hasil tanah tersebut, saya minta buat korban untuk saya tiap-tiap tahun. Ya, itu nama dia wakaf syarat. Ya, itu nama dia wakaf syarat. Maka pada ketika itu bila dia meninggal sekalipun, selama mana kita masih mengambil manfaat daripada tanah wakaf dia, hendaklah kita buat korban atas nama dia tiap-tiap tahun. Itu orang yang wakaf dengan wakaf syarat. Yang berikutnya, boleh juga kita buat korban atas nama si mati kalaulah dengan si mati itu bernazar. Ya, kalau dia bernazar, kerana hukum nazar ni sama seperti orang yang berhutang, maka hutang Allah lebih patut dibayar. Ya, apabila dia bernazar, ya, contohnya dia dah lama dah pelihara seekor lembu, kata dia wajiblah ke atasku berkorban dengan lembu ini. Itu nazar. Ya, nazar dalam hal keadaan muayyad. Ya, dah ada dah binatang dia, ya, dalam peliharaan dia. Maka pada ketika itu dia mestilah melakukan korban dengan binatang tersebut, dan sekiranya dia meninggal dunia sebelum masuk musim korban, korban tetap wajib dilaksanakan. Ya, korban tetap wajib dilaksanakan. Selain daripada nazar, selain daripada wasiat, maka saja-saja nak buat. Kita sebagai jawatan kuasa yang menguruskan korban ni, bila kita tengok orang isi borang, kita tengok aja dia letak almarhumah mak dia, maka kita kena tolong dia, tanya tengok, ni ada ke mak pesan wasiat ke? Tak ada. Ada mak nazar ke? Tak ada juga. Ya, maka pada ketika itu kita kata, ya,
pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tak sah buat korban atas orang yang dah meninggal. Maka saya nasihatkan tuan, buatlah korban atas nama tuan dan tuan niatkan pahala untuk arwah ya. Sebab ulama mengatakan boleh niat kongsi pahala dengan orang yang dah meninggal dunia. Ya, boleh niat kongsi pahala untuk orang yang dah meninggal dunia. Yang tak boleh ialah kita buat korban atas nama dia. Itu tak boleh. Baik, yang berikutnya, ibadah korban ni juga kadang-kadang melibatkan hukum hakam hibah binatang korban. Ya, YB Fulan bin Fulan buat majlis penyerahan lembu korban. Majlis penyerahan lembu korban, ya, YB sekian-sekian contohnya. Maka pada ketika itu semua masjid, ya, surau di kawasan dapat seekor lembu korban. Ya, bila datang dia, saya bagi lembu korban, saya bagi lembu korban, saya bagi lembu korban. Maka pada ketika itu sebenarnya korban tersebut ialah korban beliau. Kita hanya wakil untuk melaksanakan korban dia. Yang duk jadi ialah AJK masjid balik mesyuarat buat keputusan lembu yang YB bagi itu kita sembelih hawai lah. Ya, kita sembelih hawai lah, ya, buat jamuan orang ramai. Sedangkan dia bagi hibah lembu korban. Maka hibah tu hibah syarat. Pemberian itu ialah pemberian syarat. Hukum dia haram kita ubah buat benda lain. Ya, contohnya lah kita tengok seorang tu, ya Allah, kesiannya dengan baju dia pun tak berapa nak tutup aurat, koyak sana sini. Kita pun keluar duit 100, nah abang saya bagi ni, pergi beli baju. Ulama mengatakan bahawa itu merupakan hibah syarat, pemberian bersyarat. Maka haram kalau dia beli benda lain. Ya, sebab orang ni bagi atas dasar apa? Dia nak tunaikan kewajipan dia supaya orang ni tutup aurat, supaya orang ni berpenampilan baik, supaya tak malu orang Islam di hadapan orang lain. Maka dia bagi itu dengan tujuan sebab untuk apa? Untuk beli pakaian. Tiba-tiba dia tak beli pakaian, dia pergi beli benda lain. Hukum dia haram. Ya. Maka begitulah juga apabila orang ni bagi lembu dengan sebut dah ni lembu korban. Ya. Tiba-tiba, ya, ada yang piduk olah buat jamuan. Ya, sembelih awais. Malam raya sembelih dah. Sebab esok nak korban boleh bagi makan orang ramai. Maka hukum dia haram. Ya, sebab ia pemberian binatang korban. Maka dengan sebab itu waktu dia bagi, kalaulah dia hanya sekadar maklumkan ni lembu korban, korban itu jadi korban dia. Kita hanya sebagai wakil untuk menguruskan korban dia. Tapi kalau waktu dia bagi, dia kata ni saya bagi lembu korban, carilah mana-mana orang di kampung, bagi 7 orang. Ya, buat korban atas nama mereka. Maka pada ketika itu boleh kita melakukan, ya, wakalah hibah syarat dia tadi itu. Dia wakilkan kita, pemberian dia adalah untuk diberikan kepada orang lain dan disembelih, ya, untuk jadi korban. Sama juga ada setengah tempat dapat lembu free macam tu, dia pergi jual pula. Ya, kita jual murah-murah. Ada baru ni hantar mesej, ustaz, lembu yang YB bagi boleh tak kami jual satu bahagian 300 sebab duit tu nak masuk tabung masjid. Ya, hukum dia haram, tuan-tuan. Juga tak boleh. Sebab apa? Pemberian dia dengan jelas. Dia bagi supaya kita serahkan kepada 7 orang disembelih atas dasar korban. Bukan dia bagi suruh kita jual buat tabung masjid. Ya. Ini kadang-kadang, tuan-tuan, hal-hal yang macam ni kita tak ambil berat. Maka jadilah pelanggaran-pelanggaran hukum di musim korban yang melibatkan haram. Ya, yang melibatkan hukum halal haram ni. Ya, baik. Itu beberapa perkara berkenaan dengan ibadah korban. Yang berikutnya ialah korban itu mestilah dengan binatang-binatang yang telah ditentukan, ya, oleh syarak.
Yang kita boleh berkorban ni hanyalah dengan lembu, kambing, kerbau, unta, ya, dan sejenis dengan binatang ni yang dinamakan dalam Al-Quran bahimatul an'am. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat tu kami jadikan waktu menyembelih, kata Allah, untuk mereka menyebut nama Allah dan bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi daripada bahimatul an'am. Bahimatul an'am ni ialah binatang yang diternak dan diwajibkan zakat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ijma' ulama bahawa bahimatul an'am itu ialah binatang-binatang yang hanya, ya, diwajibkan zakat. Lembu dia ada zakat dia, kambing ada zakat dia, unta ada zakat dia, kerbau termasuk dalam family lembu. Maka bolehlah korban dengan binatang ni. Walaupun zaman kita ni unta dah diternak secara besar-besaran, tak sah buat korban. Rusa dah diternak besar-besaran, tak sah buat korban rusa. Sebab apa? Tak ada zakat rusa. Ya, tak ada zakat seekor rusa, tak ada. Ya, ada pula tanya, Ustaz, ya, nak dapat unta payah sembelih burung unta boleh? Ya, kita kata tak boleh, sebab bahimah tu ialah binatang 4 kaki. Bahimah tak apa, Ustaz, kita sembelih 2 ekor 4 kaki. Ya, tak boleh. Ya, hukum dia tetap juga tak boleh. Ya, mestilah ikut binatang yang ditentukan syarak. Boleh berkorban dengan binatang yang dikacuk, dengan syarat kacukan itu daripada keluarga bahimatul an'am. Ya, lembu kahwin dengan kambing jadi lembing, boleh korban, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab ya, daripada kategori bahimatul an'am. Lembu kahwin dengan seladang jadi selembu, tak boleh korban. Sebab apa? Sebab lembu an'am, seladang bukan an'am, maka tidak sah korban. Ya, rusa kahwin dengan, ya, kahwin dengan kambing jadi runsing, tak boleh korban, tuan. Ya, tak boleh buat korban. Sebab apa? Rusa bukan an'am, manakala, ya, kambing pula an'am. Selama mana kacukan tadi daripada keluarga an'am dengan an'am, ya, ni ada bakar baru, japlo dia panggil, ya, kambing jam 6 hari dikacukkan dengan kerbau, buffalo, ya, japlo besar, tuan-tuan, seekor sampai 100 kilo lagi, punyalah besar kambing tadi, ya, kambing punyalah cantik, ya, murah aja, seekor 5,000, ya, seekor 5,000. Jadi kambing tadi kahwin dengan kerbau, boleh korban. Ya, boleh dikorbankan. Kerana apa? Masih dalam kategori keluarga an'am dengan an'am. Apabila binatang ni daripada jenis kacukan, maka syarat umur mestilah ikut kepada induk yang lebih tua. Unta 5 tahun baru boleh buat korban. Maka kalau unta kahwin dengan lembu jadi umbu, ya, kena tunggu 5 tahun. Ya, kena tunggu 5 tahun. Sebab apa? Lembu syarat sah korban dia berumur 2 tahun. Tapi sebab kahwin dengan unta, maka anak lembu dengan unta mesti ikut baka yang tua. Ya, ikut induk yang tua. Maka unta 5 tahun, lembu 2 tahun, kerbau 2 tahun, kambing 2 tahun, biri-biri setahun. Ya, biri-biri setahun. Ya, bahkan, ya, jaza'ah boleh dengan biri-biri yang dah pun gugur gigi walaupun belum cukup setahun. Dia dah salin gigi dah. Kita tanya orang-orang yang mengembala kambing ni, biri-biri biasanya umur 6 bulan ke atas dia dah tukar gigi. Ya, daripada gigi susu kepada gigi tunggal. Maka sudah boleh dikorbankan. Ya, sudah boleh dikorbankan. Dalam Sahih Muslim Nabi kata apa? La tazbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaza'atan minadh-dha'ni. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang dah cukup umur. Ya, dah musinnah, dah cukup umur. Kecuali kalau sukar untuk kalian mendapatkan binatang yang cukup umur, unta 5 tahun,
lembu 2 tahun, kambing 2 tahun, kerbau 2 tahun. Ya. Kalau sukar untuk kalian mendapatkannya, maka sembelihlah jaza'ah. Jaza'ah ialah seekor biri-biri yang belum mencapai umur setahun tetapi dah pun salin gigi. Dah tukar gigi dia, maka sudah boleh untuk dikorbankan. Baik, yang berikutnya disyaratkan binatang korban itu tidak cacat. Tidak cacat. Kalaulah binatang tadi cacat, sama ada kecacatan itu melibatkan sakit yang jelas sakitnya, maka tak boleh buat korban. Ya, pembekal hantar lembu pada kita tuan-tuan, terjun aja pada lori, patah kaki, maka pada ketika itu sakit yang jelas sakit, maka dah tak boleh buat korban. Ataupun terpotong mana-mana bahagian yang mengurangkan daging atau mengurangkan apa yang dimakan. Dalam mazhab Syafi'i, maqtu'ul uzun, walaupun sedikit, terpotong telinga walau sikit, maka hukumnya sudah tidak sah korban. Telinga putus, hukumnya tidak sah korban. Kalau sekadar telinga dia koyak aja ataupun berlubang sedikit disebabkan pakai subang tu, maka masih sah korban, cuma makruh. Masih sah korban, cuma makruh. Tapi kalau kita tengok pada telinga, terkoyak sampai jatuh sebahagian, sekeping tu ada bahagian yang jatuh walaupun sikit, maka dalam mazhab Syafi'i tak sah. Ada orang kita dia pandai tuan-tuan, tak apa, dia kata mazhab Syafi'i tak sah, mazhab Hanafi sah. Maka taklidlah dengan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, kalaulah yang terpotong itu kurang daripada 1/4, maksudnya tak lebih 1/4, telinga yang panjang tu putus sikit aja, tak sampai pun 1/4, maka hukumnya masih sah buat korban dengan binatang tadi. Tapi kena ingat, bila ikut mazhab Hanafi, mestilah ikut peraturan mazhab Hanafi. Yang pertama, mazhab Hanafi mengatakan sembelih korban hanya boleh pada hari raya pertama dan 11 dan 12 Zulhijjah. Hari tasyrik bagi mazhab Hanafi hanya 2 hari saja, 11 dan 12. Sembelih pada hari 13, hukum dia tidak sah ikut mazhab Hanafi. Mazhab kita boleh sembelih raya pertama, kedua, ketiga, keempat. Mazhab Hanafi hanya boleh sembelih raya pertama, kedua, ketiga. Maka kalau sembelih hari raya keempat, hukumnya tidak sah mengikut mazhab Hanafi. Maka kalau nak ikut taklid mazhab Hanafi, disebabkan masalah telinga yang terpotong tadi tu, kadang-kadang pembekal ni pandai tuan-tuan, dia hantar tengah malam. Jadi kami hantar tengah malam kita pun duk tunggu pukul 12 baru sampai, mata kita pun tak apa-apa nak tengok sangat dah. Tengok esok pagi lah telinga potong. Nak buat macam mana lagi? Tak apalah, taklid mazhab Hanafi. Nak taklid mazhab Hanafi kena ingat, mesti ikut peraturan dia. Yang kedua apa? Mazhab Hanafi, sembelih wajib bismillah. Kalau tukang sembelih tak baca bismillah, hukumnya haram dan jadi bangkai dalam mazhab Hanafi. Kecuali kalau tak baca bismillah tadi itu dalam hal keadaan terlupa, tak sengaja. Orang dah perebah lembu dah, kawan tepuk belakang, imam tunggu apa lagi, sembelih lah. Kawan tu langsung sembelih, bismillah lupa baca. Kalau sengaja tak baca, hukum dia haram dan jadi bangkai. Kalau tak baca dalam hal keadaan lupa, maka dimaafkan. Maka dimaafkan. Maka kena ingat, kalau nak taklid mazhab Hanafi, kena ingat 2 perkara ni. Hari menyembelih dia mestilah dalam tempoh waktu yang dibenarkan ikut mazhab Hanafi, dan yang kedua ialah mesti baca bismillah. Mesti baca bismillah. Tukang sembelih mesti baca bismillah. Baik.
Begitu juga tidak sah melakukan korban dengan hilangnya mana-mana bahagian yang dimakan. Telinga ke, ekor ke, yang terputus, maka hukumnya tak sah korban ikut mazhab Asy-Syafi'i. Dan kecacatan itu ialah selama mana pisau belum memutuskan halkum dan marih. Bermaksud tuan-tuan, hari kita nak buat korban, kita kena ingat dalam kita duk bersilat dengan lembu ada setengah tempat sampai ikat kaki, kemudian pasung pula dengan kayu 3-2, ya, lompat duduk atas lembu pula, ada yang pijak kayu patah kaki contohnya. Itu kecacatan yang berlaku sebelum pisau memutuskan halkum dan marih. Maka pada ketika itu hukum dia sudah tidak sah berkorban dengan binatang tersebut. Ya, nak bagi menghadap kiblat, ada orang tarik ekor, ya, duk setting nak pergi menghadap kiblat tu. Ya, lain kali kalau nak tumbang lembu, tarik tu agak-agak jatuh langsung menghadap kiblat. Jangan dia dah jatuh baru kita nak setting bagi menghadap kiblat. Kalau dah jatuh tu tak menghadap pun tak apa. Sebab menghadap tu hukum dia sunat aja. Seksa dia hukum dia haram. Ya, menyiksa binatang tu hukum dia haram. Menyembelih tak menghadap kiblat tu hukum dia ya makruh saja. Ya, tak sampai haram, tapi seksa dia. Piduk tarik ekor setting nak bagi menghadap kiblat, tarik punya tarik, tercabut ekor. La ilaha illallah. Ya, ekor duk di tangan dah. Ya. Yang buat kerja tu tuan-tuan gantilah 4,000, 5,000, 6,000 tahun ni. Masya-Allah. Sebab apa? Sebab yang tu dah tak sah buat korban. Sebab kecacatan yang berlaku sebelum pisau memutuskan halkum dan marih. Ya. Tapi kalaulah kecacatan itu berlaku selepas pisau memotong halkum dan marih. Tukang semelih dah semelih putus elok dah pun, tiba-tiba lembu tadi bangun berdiri. Ya. Bila lembu bangun berdiri, bukan orang je lari, tukang semelih pun lari sekali. Ya. Maka lembu tadi lari-lari jatuh longkang, patah kaki contohnya. Maka pada ketika itu sah korban kita. Sebab apa? Sebab kecacatan itu berlaku selepas selesai pisau memutuskan halkum dan marih. Ya. Baik. Yang berikutnya, syarat sah korban juga mestilah kita tahu sembelihan itu mestilah dalam waktunya. Maka kalaulah penyembelihan itu dilakukan di luar waktu, maka hukumnya tidak sah. Ya, hukumnya tidak sah. Bila masuk waktu, Nabi kita kata man zabaha qabla as-salah, ya, faqad zabaha li nafsihi, wa man zabaha ba'da as-salah faqad asaba sunnatal muslimin. Sesiapa yang menyembelih selepas solat hari raya, maka sesiapa yang menyembelih sebelum solat hari raya, maka dia menyembelih untuk diri dia sendiri, tak jadi korban. Siapa yang menyembelih selepas sembahyang hari raya, maka dia telah menepati sunnah kaum muslimin. Maksudnya dia telah melakukan satu ibadah yang dituntut. Jadi ulama mengatakan masuknya waktu menyembelih ialah apabila masuk waktu solat hari raya dan berlalu sekadar masa yang cukup untuk 2 rakaat sembahyang dan 2 khutbah yang ringkas. Bila masuk waktu sembahyang raya, waktu sembahyang raya masuk dengan masuknya waktu isyraq, terbitnya matahari. Kalau waktu duha 27 minit selepas isyraq baru duha. Tapi sembahyang raya, ya, jam digital kita tu bunyi tetet dah isyraq, itu tandanya syuruk, dah pun boleh sembahyang raya. Sebab tu orang Arab tuan-tuan mereka dah bunyi dah pun. Ya. Tak ada napa bunyi. Silakan kita bagi laluan pada azan.
حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تخلف Baik, apabila masuknya waktu solat, iaitu dengan syuruk tadi, kemudian berlalunya masa yang cukup untuk sembahyang sunat 2 rakaat dan khutbah yang ringkas, 2 khutbah yang ringkas, maka pada ketika itu masuklah waktu menyembelih. Walaupun di masjid orang tak sembahyang lagi, ya, di masjid tak sembahyang lagi, sebab kadang-kadang tempat kita ni 8.30 baru nak solat, ya, pukul 8.30 baru nak solat. Maka sebenarnya waktu dah masuk lebih awal lagi. Maka kalaulah ada orang yang menyembelih sebelum orang di masjid sembahyang pun, tapi sesudah berlakunya terbit matahari dan berlalunya kadar waktu untuk 2 rakaat sembahyang dan 2 khutbah yang ringkas. 2 rakaat solat kira-kiranya kalau kita tak baca yang sunat-sunat, kita hanya baca Fatihah saja, agak-agaknya ambil masa berapa minit. Kalau kita katakan 2 rakaat itu ambil masa 2 minit contohnya, ya, sebab paling ringkas, ya. Kemudian khutbah juga yang ringkas. Khutbah yang ringkas ialah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah qul huwallahu ahad. Habis khutbah pertama, duduk, bangun pula, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah rahimakumullah. Selesai khutbah kedua. Kira-kira ambil masa berapa minit tuan-tuan? Ya. Maka kalau kita katakan sembahyang 2 minit, khutbah pun 2 minit, maksudnya 4 minit. Jadi berlalunya 4 minit selepas terbit matahari sudah masuk waktu menyembelih korban. Itu maksud dia. Kita sebut hak ringkas tu bukan nak suruh buat, nak bagi tahu hukum aja, ya. Nak bagi tahu hukum masuknya waktu menyembelih tu ialah sesudah selesai sembahyang yang ringkas dan juga 2 khutbah yang ringkas selepas masuk waktu sembahyang. Maka berpanjanganlah waktu itu siang dan juga malam sampailah terbenam matahari 13 Zulhijjah, ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi 12 Zulhijjah, mazhab kita 13 Zulhijjah. Terbenam matahari 13 Zulhijjah, maka tamatlah waktu korban. Kalaulah, ya, lembu tiba-tiba terlepas lari, lucut tali, ya, cari tak dapat, ya, suruh anak-anaknya kayu basikal lah, apalah, pasukan bermotor lah, apalah, pergi duk cari, tak jumpa juga. Hari 13 pun tak jumpa. Hari 14 elok aja lembu balik parking depan surau, la ilaha illallah, ya, waktu dah tamat kata dia. Dia pun balik main. Ya. Maka pada ketika itu sudah tidak sah, ya, korban. Ya, bila dah tamat waktu sudah tidak sah korban. Maka pada ketika itu orang yang masuk korban tu dia boleh minta balik duit dia.
dah tak jadi korban dah. Saya wakilkan pihak surau untuk ibadah korban. Bila tak jadi korban, ya, perwakilan saya batal, maka saya nak balik duit saya. Kita kena bagi balik, tuan-tuan. Kita kata tu, tak boleh, mana boleh. Ya, dah masuk dah, mana boleh. Ya, tak boleh. Kena bagi balik. Sebab apa? Kita jadi khianat ibadat dia kalau kita pergi sembelih buat juga. Sebab apa? Dah tak jadi korban. Ya, dah tak jadi korban. Maka boleh ambil duit balik. Boleh jual lembu tu, ambil balik duit. Ya, simpan buat tahun depan. Kecuali kalau korban nazar, korban wajib. Ya, seseorang nazar nak buat korban dengan seekor lembu, lembu pun dia dah beli dah. Ya, tiba-tiba terputus tali, hilang, tak ditemui. Cari tak jumpa. Ya, masuk awal Muharram tu baru jumpa. Orang ambil gambar, ni lembu siapa ni? Duk tumpang kandang kan ni sebulan dah. Ya. Tengok-tengok, oh yang ni lah yang aku nazar dulu ni. Hilang, tak jumpa. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, wajib disembelih ketika itu juga walaupun sudah di luar musim korban. Ya, dan jadilah hukum korban qadha. Ya, jadilah hukum qadha bagi ibadah korban, iaitu apabila binatang nazar tadi hilang dan ditemui selepas musim korban, wajib disembelih waktu itu juga. Ya, wajib disembelih waktu itu juga. Baik, ibadah korban itu tidak sah kecuali dengan niat. Ibadat korban ni tak sah kecuali dengan niat. Bila masa nak niat ni? Bagi korban wajib, waktu dia bernazar itu sudah dikira dia berniat. Waktu dia nazar tu sudah dikira dia berniat. Maka dengan sebab itu pada hari menyembelih untuk korban wajib hanya sunat berniat. Ya, untuk korban wajib hanya sunat saja berniat. Adapun untuk korban sunat, waktu niat bagi korban sunat dua keadaan. Yang pertama ialah ketika menentukan haiwan yang nak dikorbankan. Maksudnya lembu dah ada dah. Lembu dah ada dah. Ya, dia dah beli dah lembu, kemudian dia kata, ya, yang ni lah yang aku nak buat korban sunat tahun ni. Maka pada ketika itu, ya, dia anggap sudah jadi niat. Ya, apabila saat menentukan binatang yang nak dikorbankan. Kalau lembu pun tak ada lagi, tuan-tuan, ya, beli pun tengok gambar aja. Ya, lembu pun tak mana lagi. Ya, ikut grade jual, grade A, grade B, grade A 300 kilo contohnya. Ya, lembu entah mana lagi. Maka pada ketika itu niat korban tidak sah. Ya, yang kedua, niat korban ialah pada hari menyembelih selepas masuk waktu. Masuk waktu kita sebut tadi bila? Ya. Maka hendaklah orang yang melakukan korban sunat berniat korban, ya, pada hari menyembelih sesudah dia kenali ataupun ketahui binatang yang nak disembelih, ya, untuk korban dia. Maka dengan sebab itulah bila kita nak buat hari nak buat korban tu, AJK masjid, AJK surau dia panggil, ni lembu A, fulan ada tak? Semua orang ada. Maka pada ketika itu, tuan-tuan, inilah lembu, ya, tuan-tuan punya. Sekarang tuan-tuan dah boleh niat. Ya, niatlah nawaitul udhiyah masnunah lillahi ta'ala. Aku niat buat korban sunat kerana Allah. Yang duk jadi di tempat-tempat kita ni, tuan-tuan, dia tak niat, dia istihar aja. Lembu A, fulan, sila tukang sembelih. Niat entah tidak, entah buat entah tidak, maka hukum dia tidak sah. Ya, hukum dia tak sah korban tu. Mestilah, ya, berniat. Kalaulah kita panggil 7 nama, ada 6 saja, seorang tak datang. Yang tak datang tu kita AJK yang uruskan, kena niatkan bagi pihak dia. Bukan main istihar aja. Lembu A, fulan sembelih, fulan sembelih. Ya, tapi tak niat, maka hukum dia tak sah. Ya, sebab ibadah ni dia terhasil dengan niat. Adapun waktu orang tu isi borang, dia hanya wakilkan kita saja untuk menguruskan korban dia. Itu bukan niat, itu wakil.
Ya, waktu kita terima wakil untuk menguruskan pembelian lembu satu wakalah. Kita menerima wakil untuk niatkan korban satu wakalah lagi. Kita menerima wakil untuk menyembelih korban satu wakalah lagi. Kita menerima wakil untuk menguruskan agihan daging korban. Maka perwakilan dalam ibadat korban ni melibatkan 4 perkara besar ni. Semua ni mestilah ditunaikan. Semua ni mestilah ditunaikan. Maka kalau saat orangnya tak ada, kita sebagai wakil kena niatkan. Kita sebagai wakil kena niatkan. Kalau tak sahlah korban dia. Maka dengan sebab itulah saya katakan tu, perkara ni dia melibatkan sah batal, halal haram. Maka kalau kita ambil mudah, boleh jadi ibadat manusia ni jadi rosak. Ibadat orang ramai jadi rosak. Baik, yang berikutnya, ni kira terakhir ni tuan-tuan, dah pukul 9 dah. Kira terakhir dah ni. Saya pun tadi separuh jalan dah. Dah dekat nak sampai dah pun. Patah balik ke sini, kira boleh tahan lah juga. Tuan-tuan jangan tanyalah macam mana saya sampai. Kira sampai sudahlah, alhamdulillah. Jadi dalam melakukan korban, kalau korban wajib, semua hak korban wajib adalah hak fakir miskin, sehingga haram dimakan oleh orang yang buat korban dan ahli keluarga dia. Korban wajib ni sama seperti hak zakat. Korban wajib sama seperti hak zakat. Kalau dalam seekor lembu ada satu saja korban wajib, contohnya lembu boleh kongsi 7 orang, kambing tak boleh kongsi 7 orang, kambing seorang aja. Unta, lembu, kerbau boleh kongsi 7 orang. Tiba-tiba kita tengok dalam nama tu, 7 nama tu ada satu yang wajib. Maka pada ketika itu pengagihan tidak boleh kita buat halal bil halal. Tak apalah lebih kurang halal, tak boleh. Sebab apa? Sebab hak wajib itu sudah pun wujud daripada hak Tuhan punya. Sebab semua dah jadi hak Allah, maka dia tak layak untuk kata lebih kurang halal. Dia tak layak untuk kata lebih kurang halal. Maka ulama mengatakan pada ketika itu pengagihan mestilah dilakukan secara qismatu ifraz, pengagihan secara sama. Panggil semua yang masuk tadi 7 nama. Tuan-tuan minta maaf banyak, kami tak perasan rupa-rupanya ada satu yang wajib dalam lembu ni. Maka pada ketika itu tuan-tuan, kita kena buat qismah ifraz, pengagihan secara saksama. Maka kita akan agihkan daging pejal 1 longgok, daging urat 1 longgok lagi, tulang semua dalam 1 longgok pula. Asingkan dulu. Kemudian organ dalaman 1 lagi. Jadi ada 4 semua. Daging pejal, daging urat, tulang dan organ dalaman. Jadi tulang tu, kepala semua tu masuk ada tu. Dicincang masuk dalam urat, masuk dalam apalah. Maka pada ketika itu barulah setiap longgok tadi kita bahagi 7 pula. Dah terasing semua daripada 4 bahagian tadi tu. Daging pejal, daging urat, tulang dan juga organ dalam. Pada ketika itu barulah kita istihar, ni longgok yang wajib. Barulah yang lain boleh dilaksanakan sebagaimana biasa. Kalau tak buat macam tu, maka tanggunglah risiko bercampur yang wajib dengan yang lain, yang hukum dia haram. Sebab yang wajib adalah hak fakir miskin secara mutlak. Sebab itu orang tua-tua kita dulu, bila ada satu orang nak buat korban wajib aja, dia nak tumpang lembu, kami tak nak, pergi cari lain lah. Pergi beli kambing ke, buat sendirilah. Buat seekor seorang-seorang silakan. Tapi kalau nak tumpang bercampur 7 ni, leceh. Sebab kita nak buat kerja tu, nak mengagihkan tu. Sebab hak yang wajib tadi dia tak boleh kata dah lebih kurang halal. Sebab itu bukan hak dia dah. Dah jadi hak
fakir miskin. Ini pun kadang-kadang terlepas pandang sebab tak mengaji, tuan-tuan. Ya, sebab tak mengaji. Waktu kita buat mengaji macam ni, kadang-kadang dia tak datang, tapi hari korban dia paling hero, tuan-tuan. Ya, yang tu dia nak kontrol, yang ni dia nak kontrol. Ni kepala ni bagi ni, bagi orang ni. Ni kaki ni bagi orang ni. Ya, hukum dia haram buat macam tu. Ya, hukum dia haram buat macam tu. Haram memberi mana-mana bahagian daripada binatang korban kepada tukang sembelih, tukang lapah dan tukang daging dengan niat upah atau kerana buat kerja. Ya, sampai ada satu tempat, ni lembu ni khusus untuk orang buat kerja aja, yang lain sedekah. Yang ni khusus untuk orang buat kerja aja, maka hukum dia haram. Sebab jadi upah. Ya, sebab jadi upah, maka hukum dia haram. Sebab tu kata kena ada takwa tu. Orang yang datang kena takwa, tuan punya kena takwa. Semua orang kena bertakwa dalam masalah korban ni, tuan-tuan. Ya, tak boleh ambil sambil lewat. Ya, kita duduk lapar ni, tiba-tiba budak bawa ekor jalan. Hei, apa tu ni? Ayah suruh simpan. Maaf kata, tak ada, tahun ni tak boleh macam ni. Kami tahu dah hukum. Ya, tak ada siapa pun boleh ambil macam tu. Ya, dia rasa dia boleh ambil apa saja sebab apa dia datang buat kerja. Ya, maka hukum dia haram. Sebab jadi upah. Ya, sebab jadi upah. Baik, bahagian korban wajib semua sekali jadi hak fakir miskin. Dalam korban sunat, tak apa kata tuan, saya lajak sikit ni, nak bagi habis bab ni, bagi faham. Ya, dalam korban sunat ada 3 macam daging. Ya, okey, kambing contohnya, kita sembelih kambing seekor buat korban, maka dalam seekor kambing tu ada 3 macam daging. Yang pertama bahagian wajib, iaitu hak fakir miskin. Yang kedua bahagian sunat, iaitu hak sedekah orang ramai. Yang ketiga bahagian harus, iaitu hak tuan empunya korban. Dia nak ambil boleh, dia tak ambil pun tak apa. Ya, maka sebab tu bahagian tu nama dia bahagian harus. Baik, tak disyaratkan sama banyak 3 bahagian ni. Bukanlah dengan makna bila kita sembelih seekor kambing, bila kita timbang tengok dapat 30 kilo, kita kata 10 kilo wajib, 10 kilo sunat, 10 kilo harus. Tak syarat macam tu. Yang disyaratkan hanyalah wajib ada bahagian yang wajib, sedekah wajib, walaupun hanya seketul daging yang cukup sekali makan. Ya, contohnya daripada kambing tadi kita ambil 1 kilo, kita bagi pada fakir miskin, maka dah tertunai yang wajib. Maka selebihnya boleh jadi harus bila tuan punya ambil semua. Ya, jadi harus. Ataupun sedekah semua, maka jadi sunat. Asalkan yang wajib dah tertunai. Kalau tak tertunai yang wajib, maka pada ketika itu, selama itulah juga ya dituntut untuk menunaikannya. Ya, hak fakir miskin pada binatang korban ialah memiliki daging mentah. Memiliki daging mentah. Maka kalau kita sembelih seekor lembu sekalipun, kita masak semua, kita panggil 1000 orang fakir datang makan, itu belum menunaikan yang wajib. Belum menunaikan yang wajib. Sebab hak fakir miskin bukan makan daging korban, tetapi memiliki daging korban. Sebab itulah orang fakir bila dia terima daging korban, dia berhak menjual. Sebab daging itu dah jadi hak milik dia. Adapun orang ramai yang terima daging korban, haram menjual. Tuan punya korban, haram menjual daging korban. Ya, tuan punya korban pun haram menjual daging korban. Tapi orang fakir, dia boleh jual. Maka dengan sebab itulah jawatan kuasa yang menguruskan korban nak diingatkan, jangan sama sekali ya olah hak fakir miskin. Oh, orang fakir tempat kita ni 10 orang aja, ni dapat daging sampai 7 kilo seorang. Tak payah bagilah banyak sangat, bagi tempat lain noh. Hukum dia haram, kita pindahkan hak wajib kepada orang lain. Ia adalah hak fakir miskin tempatan.
Ya, bagilah pada dia orang walaupun seorang dapat 10 kilo sekalipun. Sebab kalau dia dapat lebih dia boleh jual. Barulah ibadat korban ni ada kesan dalam hidup dia. Bila datang musim korban dia seronok. Sebab apa? Memang bila dia dapat daging banyak dia boleh jual, duit tu boleh belanja untuk keluarga dia. Ini kita duk layan fakir miskin macam orang ramai. Dapat sekilo juga. Orang ramai dapat sekilo, fakir miskin pun dapat sekilo. Hak lebih lagi pergi bagi tempat lain. Maka hukum dia haram berbuat demikian. Ya, maka jangan kita mandai-mandai. Pindah hak wajib itu. Bagilah kepada fakir miskin tempatan. Mereka dapat lebih, mereka boleh jual. Kalau dia jual sekilo 30 pun insya-Allah ada orang beli. Sebab sekarang ni pun ya, sekilo 45. Ya. Kalau kita beli di pasar, ya, dia buat jualan murah aja, sekilo 30, siapa nak ni? Ya, saya boleh simpan 3 kilo aja kata dia. Lebih ni semua nak jual. Boleh saja. Ya, fakir miskin dia boleh jual dengan syarat dia jual pada orang Islam dan haram jual pada orang kafir. Ya, haram dia jual pada orang kafir. Baik. Pada seekor lembu kalau hanya satu penama maka memada dengan seketul daging saja bagi pada fakir miskin. Yang lain dah boleh jadi harus atau jadi sunat. Tetapi kalau 7 nama kena ada 7 ketul mewakili tiap-tiap nama satu. Maka dengan sebab itu dalam pelaksanaan jangan ambil mudah. Ada setengah tempat sembelih 4 ekor lembu, dia potong-potong-potong lungguk dalam satu kemah semua. Kemudian okey, kita ada 4 ekor lembu, 28 kilo untuk fakir miskin. Sebab apa? Mewakili satu nama. Tarik 28 beg. Maka pada ketika itu ditarik daripada longgokan tadi, yang ambil itu di atas aja. Ya. Rupa-rupanya yang diambil itu hanya daripada seekor lembu aja. Maka belum tunai lagi 3 ekor punya hak wajib. Sebab bercampur tuan-tuan. Ya. Sebab itulah uruskanlah secara berasingan. Supaya dapat dipastikan tiap-tiap ekor lembu tadi dah tertunai bahagian wajib masing-masing. Ya. Jangan main campur aja. Sebab apa? Bimbang tak tertunai yang wajib. Begitu juga tuan empunya korban sunat makan daging binatang korban dia sendiri. Tapi kalau kita main campur belongguk macam tu, kita pun ambil 3 kilo bagi dia, dia pun ni lembu apa kan, lembu orang punya ni. Ya. Sebab apa? Tak pasti, bercampur tadi. Maka dengan sebab itulah ya, praktis pelaksanaannya ni dalam buku ni saya sebut semua. Cara laksana wakalah macam mana, praktis pelaksanaannya kita buat berasingan. Lantik satu kumpulan ni plastik merah ada 7 beg. Yang ni untuk sedekah wajib. Pastikan ada 7 kilo. Sekilo dalam 7 beg ni. Ni plastik kuning ni tuan punya korban. Kita jawatan kuasa dah setuju mesyuarat, ya, tuan punya korban dapat 3 kilo dengan tulang dan juga dengan organ dalaman sekali. Sebab sunat orang yang buat korban makan daripada bahagian hati. Ya, makan bahagian hati. Sunat. Ya, bukan makan hati merajuk. Ini sebab merajuk dengan AJK balik makan hati. Ya. Tu makan hati merajuk. Ya. Jadi kita pesan pada yang menguruskan masuk 3 kilo organ dalam pun dalam plastik kuning ni 7 beg juga sebab ni untuk tuan punya. Ni ada beg putih, yang ni beg untuk sedekah orang ramai. Ya, beg untuk sedekah orang ramai. Ya, yang selebih daripada merah tadi, yang kuning tadi dah boleh masuk situ sekilo nanti kita kira dapat berapa. Ya, untuk sedekah sunat. Maka pada ketika itu tertunailah yang wajib, yang ya dan tuan punya, dan begitulah juga yang hak orang ramai. Pada ketika itu tuan-tuan barulah sempurna ibadah, tak bercampur antara halal dan haram. Ya. Sebenarnya banyak lagi tapi masa sangat-sangat cemburu dengan kita. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Ya, tuan-tuan yang minat untuk tahu lebih, ya, dapatkan buku ni, ya, supaya kita tahu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan kita nak menegur hero-hero musim korban ni payah. Dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh? Sebab dulu tak mengaji, sekarang dah mengaji. Ni dalam kitab sebut macam ni, dalam kitab sebut macam ni, dalam kitab sebut macam ni. Kalau takat ni kami pernah mengaji tapi kitab apa pun tak ada, ya, rujukan apa pun tak ada, menang ke dia.
Sebab tu orang ramai masyarakat kita perlu didik dengan ilmu yang betul supaya bila datang musim korban ni kita dapat menangani masalah hero-hero musim korban. Ya, kalau takat tuan imam pengurusi surau aja nak pergi tegur dia tuan-tuan, tak jalan. Tapi kalau orang ramai semua dah tahu hukum, semua orang bunyi suara. Tak boleh tu, kami dah mengaji. Ya, maka pada ketika itu kalah dia. Ya, kalah dia. Ada orang yang dominan macam tu tuan-tuan. Kita buat mengaji dia tak datang. Ya, tapi hari buat korban dia tentu semua. Ni kepala bagi orang ni, ni bagi orang ni, ni kaki ni bagi orang ni. Ya. Tunggu apa lagi ni, angkat ni pergi bagi. Ya. Dia dominan semua, tapi masya-Allah yang dia duk atok tu langgar hukum belaka. Ya, tak kira halal haram dah. Maka kacau kita tuan-tuan. Ya, sebab itulah orang ramai dia kena mengaji bagi dia faham hukum. Ya. Wallahu a'lam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم